اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فارتفعت منه البدور مثل حسن ما رأينا. قد يا وجه سروري، يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري. أنت إكسير وغالي، أنت مصباح الصدور. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا حبيبي يا محمد، يا عروس الخافقين، يا مهيأ يا ممجد، يا إمام القبلتين. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. علم السر وأخفى مستجيب دعواتي. ربي ارحمنا جميعا بجميع الصالحات. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. وصلاة الله على أحمد عدد تحرير الصدور. أحمد الهادي محمد صاحب الوجه المنير. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Terima kasih Ustaz Syahid Azian bin Muhammad Islam.
Yang bahagia penceramah undangan kita Ustaz Al-Fadil Haji Azman bin Haji Alim, yang merupakan penceramah daripada asal Negeri Sembilan dan tinggal di Sri Kembangan, maklumatnya saya dapat, dan pendidikan di Universiti Al-Azhar Mesir. Beliau juga mempunyai pengalaman sebagai pembimbing haji dan umrah, mantan ahli muzakarah haji, dan personality dakwah di Astro Oasis, yaitu program Warid Nak Kosan. Betul ya? Dia punya intonasi sebab tidak jauh lain sikit. Dan beliau juga mempunyai tauliah mengajar dari mana-mana majlis agama Islam negeri dan tauliah dari Majlis Agama Islam Selangor. Jadi untuk tidak melengahkan masa, dengan ini majlis menjemput Ustaz Azman Abdul Halim untuk memberikan ceramahnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-din kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah. Usikum wa iyaya bittaqwallahi faqad fazal muttaqun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Allahumma zakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Yang saya hormati, lagi saya kasih saudara pengurusi majlis. Yang saya hormati, lagi saya kasih Cikgu Yus sebagai pengurusi surau, al-ikhwan, serta ahli jawatan kuasa surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, tuan-tuan guru, para alim ulama, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala insyaallah. InsyaAllah pada malam ini kita sama-sama duduk berkongsi sedikit ilmu yang dianugerahkan oleh Allah Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan dengan perkongsian yang sedikit ini kita mendapat keredaan, kita mendapat keampunan, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala insyaAllah. Tidak ada yang kita harapkan dalam kehidupan kita ini melainkan keredaan Allah, mengharapkan keampunan Allah, rahmah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini insya-Allah kita berkongsi, bukan nak mengajar tuan-tuan, bukan nak tunjuk pandai dengan tuan-tuan, sekadar nak berkongsi sedikit ilmu. Utitum minal ilmi illa qalila. Tidaklah Allah Taala memberi melainkan sedikit sahaja ilmu. Yang banyak tu cuma kita perasan sajalah. Kan? Perasaan banyak tu memang ada lah kat kita kan. Sebab bila kita dah belajar ni, makin lama makin tinggi belajar, jadi perasanlah kita yang kita ni dah banyak ilmu kan. Orang pun puja lah kita, puji sanjung tak, bagi gelaran macam-macam.
Dulu orang panggil nama tak rasa apa, hari ni orang letak belakang Al-Fadil, lain rasa Tuan Musi. Lain rasa. Kan kembang sikitlah kan. Itu yang Tuan Pengurusi umum macam-macam kan, personality, Oasis lah apa, dia lain macam rasa. Kembang semacam. Tapi tak ada apa pun sebenarnya tuan-tuan. Orang panggil kita datang, tu je. Tak lebih dari itu. Tapi tuan-tuan bila letak gelaran, letakkan jawatan, lain rasa tuan-tuan. Macam Tuan Imam lah, orang panggil Tuan Imam, lain rasa. Lain tuan-tuan rasa. Letak pula belakang depan tu lagi Al-Hafiz, lagi lain rasa. Tu yang nak baca panjang je tu. Kan? Kalau boleh nak baca juzuk lah kan, tak nak lah baca Inna A'taina, Izaja. Takkan Hafiz baca Izaja, malulah. Jadi tengoklah jemaah ramai tu yang panjang tu. Juzuk lah baca, walaupun juzuk satu, orang belakang bukan tahu. Juzuk satu, orang belakang bukan tahu. Hebat ustaz ni, yalah dia kata tengoklah Hafiz tu kan. Pada juzuk satu je, ayat 30. Kita tak hafal. Kan? Jadi tuan-tuan, perasanlah kita banyak orang panggil Al-Fadil, Ustaz, Datuk, Doktor, Profesor, lagi kembang tuan-tuan. Orang salam pula, cium pula tangan, lagi teruk. Balik senyum seorang ya kan. Hebat juga aku, ramai yang cium tangan aku. Tapi bini tak cium pun tangan. Salam, bini tak cium pun. Tu yang nak berasa kecil hati kan. Balik nak cakap kat bini lah kan. Kau tahu tak, tadi aku pergi surau, tua muda semua salam cium tangan aku. Balik rumah kau sikit tak nak cium tangan aku. Dia kata dia tak tahu background awak kan. Sepatah. Itu je jawabnya. Terkedu kita kejap. Tersentap lah kan kejap. Pasal dia sound lagu tu kan. Dia tak tahu background awak. Dia kata awak pakai serban, pakai jubah, tailasan semua ada. Orang ingat awak tu alim sangat. Kata dia hebat. Dia tak tahu pun awak bangkit subuh pukul 8. Tu yang terkedu. Kita ni perasan tuan-tuan. Kuat perasan. Kuat perasan. Bila orang dah kata kita hebat, kita tak boleh ditegur lagi tuan-tuan. Sebab kita dah hebat. Kita dah hebat, orang tegur kita tak boleh. Tu yang nak ajak berdebat tu. Nak ajak berbahas, berdebat. Sebab kita dah rasa diri hebat. Jadi malam-malam ni tuan-tuan jangan rasa diri hebat lah. Kita nak berkongsi je tuan-tuan. Yang rasa diri hebat pasal jawatan, letak jawatan kat luar dulu. Yang rasa diri hebat pasal kedudukan pangkat, tak kat luar dulu. Gelaran letak kat luar. Masuklah rumah Allah, min baitin buyutillah ini dengan sebagai hamba Allah. Masuklah rumah Allah dengan tawadhu', duduklah sebagai hamba Allah yang sama-sama taraf dengan kita ni. Tak ada beza apa pun. Cuma Allah Ta'ala bagi pinjam sikit ilmu kat saya, tuan-tuan panggil untuk nak sampaikan peringatan bersama. Itu je tuan-tuan, tak lebih. Tapi kalau tuan-tuan masuk dengan pangkat, dengan jawatan, dengan gelaran, payah nak duduk dalam ni, nak menerima kebenaran tu susah. Susah tuan-tuan. Sebab saya dulu tuan-tuan, saya cakap terang, dulu saya duduk Negeri Sembilan, saya ngajar, undang duduk depan. Saya suruh letak jawatan undang tu kat luar dulu. Dia tengok je saya kan. Pahala suruh letak kat luar kan. Letak kat luar dulu. Sebab kalau dia duduk dalam sebagai undang, kau silap sikit kan kau dapat lah. Kan? Dia berhentinya terus. Kan? Tegur pula dia sikit kan. Dan suruhnya berhenti. Jadi tak boleh tuan-tuan. Duduk sebagai hamba Allah. Jadi tuan-tuan malam ni apa nak kongsi? Kita nak kongsi sempena sambutan Maulidin Nabi. Hebatnya Johor ni tuan-tuan, hebatnya Batu Pahat ni, tiap-tiap malam, tiap-tiap ada je Maulid Nabi ni tuan-tuan. Hebat sungguh. Belum masuk bulan Maulid dah sambut dah. 3 bulan nyambut. Kalau tempat saya semalam aja. Habis malam tu ceramah, makan, besok jemaah subuh 3 orang. Dia pun tanya apa tak datang, semalam ramai tengok kan. Ustaz yang dijemput pun hebat, malam dijemput sampai keluar awak rengkung, ustaz tu cakap cerita bab Nabi. Subuh sok 3 orang. Saya tak datang. Kekenyangan malam tadi ustaz, dia tu kambing ustaz.
Dia orang ni pun satu bab. Ingat dibaginya kambing kata dia. Kan? 3 orang juga. Ingat cerita bab Nabi. Berdegar-degar Ustaz cerita bab Nabi. Ingat bertambah jemaah. Makin kurang. Tinggal 3. Itu nasib baik imam pun datang. Kalau imam tak datang lagi haru. Tuan-tuan, dan cerita bab Nabi ni tuan-tuan nak cerita apa? Tuan-tuan sambut tiap-tiap tahun. Nak cerita kelahiran 12 Rabiul Awal tuan-tuan lagi tahu. Nak cerita apa tuan-tuan? Saya tak nak cerita banyak-banyak tuan-tuan. Nak petik satu bab je tuan-tuan. Apa yang kita nak contoh Nabi ni? Apa yang kita nak ikut Nabi SAW ni tuan-tuan? Sebab dengan cara mengikut Nabi ni tuan-tuan, kita mendapat keredaan Allah. Kita mendapat keampunan Allah. Kita mendapat kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita nak ikut pada Nabi SAW? Nak ikut bentuk tubuh badan? Memang taklah tuan-tuan. Apa yang kita nak ikut tuan-tuan? Nak ikut perbuatan dia? Itu yang kita nak ikut. Nak ikut akhlaknya? Itu yang kita nak ikut tuan-tuan. Tapi malam ni tuan-tuan, kita nak bicara tentang apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam banyak-banyak ibadat. Hadis ini yang dikeluarkan Nabi SAW. Kata Nabi, sallu kama ra'aitumuni usalli. Tak ada hadis mengenai puasa, tidak ada mengenai haji suruh ikut Nabi. Ikutlah aku macam mana aku melakukan menunaikan haji. Ikutlah aku dalam menunaikan puasa. Tak ada. Yang dia sebut, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu macam mana kamu tengok aku salat. Betapa pentingnya salat. Salat selesai, semua selesai tuan-tuan. Salat tak selesai, semua tak selesai. Sebab itu awalu ma yuhasabu bil abdul yaumal qiyamah as-salah, kata Nabi. Yang pertama-tama nanti ditanya pada hari kiamat ialah bab salat. Kita duk bicara yang panjang-panjang, salat tak selesai. Ubat paling mujarab untuk membersihkan jiwa, salat. Salat tak selesai, macam mana? Buatlah apa pun, tapi salatnya tak selesai tuan. Salat ini Tuhan bagi 2 benda tuan-tuan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. 2 benda tuan-tuan. Ibadat yang boleh menghindarkan sifat mazmumah, yang boleh mencegah kemungkaran. Mana ibadat yang boleh menghindarkan kemungkaran? Mana ibadat yang boleh mencegah daripada sifat-sifat mazmumah? Sebab itu Nabi sebut solat ni begitu penting. As-salatu imanuddin. Dalam bab agama ni tuan-tuan, solat ialah tiang agamanya tuan-tuan. Tiangnya tak ada tuan-tuan, buatlah kerja lain pun. Dalam solat semuanya ada. Baca Quran ada, zikir ada. Apa yang tak ada? Semua ada tuan-tuan. Dalam solat ada zikir, dalam solat ada doa, dalam solat ada baca Quran. Apa yang tak ada? Komplit solat ni tuan-tuan. Tapi kita tak ikut solat Nabi, akhirnya solat kita ni tuan-tuan, kita tengok tak memberi kesan. Solat tak memberi bekas kepada diri kita tuan-tuan. Bertahun kita solat, sifat-sifat mazmumah pun tak boleh nak buang. Sifat-sifat mazmumah tak boleh nak hindarkan dari diri kita tuan-tuan. Ada lagi sifat-sifat mazmumah dalam diri kita, sedangkan kita dah solat lama dah. Kalau istilah makan ubat, dah lama lah makan ubat tuan-tuan. Kan? Makan ubat dah lama lah. Kalau takat kata nak mencuci ni, hari-hari cuci lah. 1 hari 5 kali cuci. Sampaikan keluar hadis Nabi SAW. Umpama tuan mandi 5 kali sehari, adakah lagi daki? Saya katakan ada dakinya kalau mandi tak betul. Memang hadis kata lagu tu. Solat ini umpama tuan-tuan sungai yang mengalir depan pintu, 5 kali mandi sehari, kejap-kejap mandi 5 kali tuan. Dia kata adakah lagi dakinya, adakah lagi kotorannya? Jawapannya, kalau tak betul mandinya ada kotorannya. Kalau umpama mandi budak-budak kan, pergi mandi, dia pun mandi, wah terjun naik, dah mandi dah, kita pun tengok ni daki tak hilang ni. Pasal tak hilang daki, tak gosok, tak pakai sabun, tapi 5 kali mandi sekadar mengembangkan daki ya. Solat sekadar melepaskan kewajiban yang tak lepas tuan-tuan. 5 kali solat, tambah pula dengan solat sunat lagi tuan-tuan.
Segala solat dia buat, ba'diyah, yang muakkad, yang ghairu muakkad, qabliyah, ba'diyah, semua buat. Tapi sifat mazmumah tak boleh juga. Mungkar yang kecil pun tak boleh, tuan-tuan. Apa mungkar yang kecil? Rokok pun tak boleh berhenti, macam mana? Minta maaf saya merokok lah kan. Siapalah manggil ustaz ni, kata dia. Ni cikgu Yus lah ni, mandai-mandai kan dah kena rokok dah. Tak. Ini contoh paling senang. Contoh yang paling mudah, rokok. 20 tahun dah solat, rokok tak boleh berhenti, tuan-tuan bayangkan. Pelik tak? Sama lebam dahi dengan bibi. Dahi lebam pasal sujud lah, min asari sujud. Bibi lebam pasal rokok tak mau berhenti. Bukan takat bibi je lebam, jari pun lebam. Tak boleh berhenti merokok, tuan-tuan. Tak boleh berhenti. Solat tu imam baca doa, jauhkan kami pada api neraka ya Allah. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Tu imam baca. Kita punya tadah amin kan, semangat nadah. Habis taqabbalallahu minkum, kata imam. Habis balik naik motor. Tadi minta jauh pada api neraka, atas motor dah dekat dengan api neraka. Kita kata ni solat apa ni? Tadi solat minta jauh pada api neraka, atas motor api neraka ikut kita. Ni mana tuan-tuan? Mana kesannya? Minta maaf lah yang merokok kan, nak buat macam mana kan? Tuan-tuan datang, tuan-tuan tempah je lah. Tuan-tuan panggil saya, memang bersedia je lah untuk nak dibalun. Pasal itu saya kata masuk sebagai hamba Allah. Jangan masuk ada jawatan payah nak balunnya. Kalau masuk sebagai hamba Allah, senang nak balun. Kan? Senanglah nak dilanyak cukup-cukup. Sebab risau besok balik Allah Ta'ala tanya, hari tu datang. Pulau Kencana tu cerita apa? Kan? Tak ada apa. Pasal apa kau tak cerita? Kan? Pasal apa kau tak tegur? Aku dah hantar kau pergi betulkan, kau tak pergi cerita pasal apa? Takutlah nanti dia tak panggil lagi. Kau pergi masuk dalam dulu. Tuan-tuan bukan boleh tolong pun. Kalau tuan-tuan boleh tolong tak apa. Tak apa ustaz-ustaz jangan risau, kami ada, kami tolong. Tuan-tuan pun tak tentu halo. Tuan-tuan pun tak tentu halo. Siapa dulu siapa kemudian tak tentu kan. Nak tolong belum tentu. Tuan-tuan, pasal itu saya datang memang saya balun je. Orang nak marah, marahlah lantak. Yang kau nak marah, tunggu saya balik dulu. Lepas tu kau marahlah cikgu Yus ni. Dia lah yang manggil. Mana saya tahu. Bersungguh dia nak manggil saya mana tahu. Kan? Tuan-tuan, ni solat. Benda kecil tak boleh cegah, tuan-tuan. Benda yang sekecil itu tak boleh nak cegah. Solat lama, tuan-tuan. Masya Allah. Pasal apa solat ni tak berkesan? Sebab itu Allah Ta'ala kata ikut Nabi, contohi Nabi. Dia suruh contoh Nabi betul-betul, tuan-tuan. Macam mana Nabi buat, macam itulah kita buat. Sebab itu Tuhan kata kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Engkau nak apa? Nak cinta dari aku, nak mengharapkan cinta dari aku. Engkau nak harapkan keampunan dari aku. Kau nak apa? Nak redha dari aku. Ikutlah kekasih aku ni. Nescaya engkau aku cintai, engkau aku ampuni. Tapi kita solat tak ikut Nabi, tuan-tuan. Sebab kita solat dulu, kita tak baca cerita Nabi solat ni betul-betul. Sehingga ada kitab mengenai sifat solat Nabi. Tuan-tuan, sifat solat Nabi. Tuan-tuan, ada kitabnya. Membahaskan tentang solat Nabi ni, tuan-tuan. Macam mana Nabi angkat tangan, macam mana Nabi rukuk, macam mana Nabi sujud. Sebab Nabi dah tunjuk depan Allah, dah buat rehearsal, tuan-tuan, depan Tuhan. Sewaktu bila? Sewaktu peristiwa Isra' wal Mi'raj. Allah Ta'ala perintahkan sembahyang, Nabi sembahyang depan Allah Ta'ala. Bangkit, nanti kau buat balik ni sembahyang ni. Tunjuk depan umat engkau, ajar dia betul-betul. Tuan-tuan, Nabi pun balik ajarlah kat kita. Ni rehearsal. Tu saya kata, tuan-tuan, benda yang ditunjuk Nabi itu telah diiktiraf oleh Allah. Pasal itu Allah Ta'ala kata laqad kana lakum fi Rasulillah. Aku tak nak cakap banyak, kau contohi Muhammad ni. Dia inilah yang buat yang aku terima, kata Allah. Dia inilah yang lakukan benda ni yang aku redha. Kau buat ikut dia.
Aku tak nak cakap banyak, aku suruh semayang. Macam mana nak semayang? Ikut Muhammad. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Tuan-tuan, ulama pun mengupas dalam bab solat ni panjang lebar, tuan-tuan. Sampai dalam bab takbir pun ada syaratnya, ada rukunnya, tuan-tuan. Rukun di dalam rukun, tuan-tuan. Takbir, rukun dalam solat. Okeylah. Rukun dalam rukun. Dalam takbir ada rukun lagi, tuan-tuan. Dalam takbir ada syarat lagi, tuan-tuan. Salat ada syaratnya, tapi rukunnya ada syarat lagi, tuan-tuan. Rukuk ada tak syarat rukuk? Ada syarat rukuk, tuan-tuan. Sujud ada syarat sujud, tuan-tuan. Apa yang tak ada? Niat ada syarat niat, tuan-tuan. Ada rukunnya niat. Cuma kita tak belajar hak tu, kita tahu salat macam ni dah. Tak payahlah mengaji kitab tinggi-tinggi. Ngajilah kitab Safinatun Najah fil Ilmi Fiqh. Kitab yang nipis bicara bab solat. Tuan-tuan baca Fatihah sekarang berapa lama dah baca? Hari-hari semayang, tuan-tuan. Bukan sikit baca Fatihah. Tiap-tiap rakaat baca Fatihah. Tiap-tiap rakaat baca Fatihah. Bayangkan semayang subuh 2 kali. Semayang zuhur 4 kali. Dah 6. Semayang asar 4 kali, dah 10. Semayang maghrib 3, dah 13. Semayang isyak 4, 17 kali satu hari baca suratul Fatihah. Itu rukun kan? Tahu tak kita berapa tasydid dalam suratul Fatihah sekarang ni? Satu hari 17 kali baca, berapa sabdunya dalam suratul Fatihah? Penting ke Ustaz? Penting. Sebab Fatihah rukun. Fatihah tak betul, tak sah semayang. Tak salah semayang sebab Fatihah itu rukun. Sabdu itu, tasydid itu duduk dalam suratul Fatihah. Mana duduknya tasydid tu? Tuan-tuan, janganlah kita tengok lagi, tuan-tuan. Suratul Fatihah ni mad wajib lazim kalimi musaqqal, tuan-tuan. Berat kan? 6 harakat. Dan imam kan? Imam tak apalah dia imam. Baca secara jahar. Kita yang makmum ni macam waladdallin 6 harakat. Kalau secara sirnya baca macam mana? Bacaan secara sirnya macam mana? Waladdallin, amin, sampai ke 6 harakat. Itu mad wajib lazim kalimi musaqqal, tuan-tuan. Wajibnya 6 harakat. Tapi kalau dalam sembahyang secara sir yang kita baca, yang 4 rakaat ni, tuan-tuan, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ini juga dia punya harakat tak cukup, tuan-tuan. Sebab itu rukun qauli ini baca dia kena dengar kat telinga. Sampai ke tidak harakatnya, makhrajnya ada ke tidak. Itu semayang kita, tuan-tuan, hari ini Allahu akbar. Semayang hebat. Tapi tak ikut cara. Yang rukun, dalam rukun itu pun tertinggal, tuan-tuan. Kalau kita baca jahar, okeylah, tuan-tuan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, okeylah. Ada 3 tasydid, betul lah. Ar-Rahmanir Rahim, betul lah. Maliki Yaumiddin, okey. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, okey. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okeylah, itu secara jahar. Soalannya sekarang, secara sirnya bagaimana? Imam habis-habis Fatihah langsung baca surah. Kita baca Fatihah macam apa yang kita fikirkan? Kita takut ketinggalan imam kan? Imam pula baca ayat pendek pula tu. Waladdallin, amin. Kita baru nak bismillah, dia dah baca ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fath. Kita dah mengelabah dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Tiba-tiba dhalin. Saya itu imam habis dia rukuk, kita pun rukuk tak? Lajunya kau baca Fatihah. Imam baca izajah je. Imam rukuk je langsung rukuk. Kita pun kan, macam mana dia baca ni?
Cukup ke harakat? Cukup kan? Balik semula koleksi tuan-tuan, tengok semayang kita. Selama mana solat tak betul, selama itulah kita tuan-tuan solat sekadar melepaskan kewajiban dia tuan-tuan. Itu baru rukun Fatihah tuan-tuan. Pasal itu ada syarat. Ada rukun-rukunnya, bukan main-main bab solat. Sebab itu Nabi tegaskan solat ini perkara yang sangat penting. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Kau tengok, kau dengar elok apa aku buat ni. Sebab itu kita nak solat ni tuan-tuan, panggil, mam, kejap, test saya punya solat, bacaan saya ni betul tak mam? Tengok mam, saya punya pergerakan ni betul ke tidak? Rukun fi'li saya macam mana mam? Tengok mam, saya punya kedudukan kaki, saya punya kedudukan tangan, waktu rukuk, waktu sujud. Ni kadang-kadang kita semayang pun tangan ini pun letak macam tu lah. Ni pun masalah pula. Ni sujud apa ni kan? Orang sujud elok-elok letak tapak tangan, Nabi suruh kita letak lengan-lengan sekali. Ni banyak. Alah, itu tak apa Ustaz, tak membatalkan solat. Kita duk cerita tak batal ke ikut Nabi. Ini bukan cerita batal tak batal. Ini kata nak dapat keampunan, nak dapat keredaan, nak dapat kesempurnaan. Ini bukan persoalannya batal tidak. Kadang kita tegur juga, tuan, buat betul-betul takbir tu tak betul. Pasal itu Nabi suruh ulang semayang. Bila seorang Arabi semayang depan Nabi SAW, dia datang lepas semayang, datang jumpa Nabi. Nabi kata, ulang semayang solat balik semula. Kau tak semayang tadi, ulang lagi. Lepas tu ulang lagi, dah datang, ulang lagi. Apa hal pula ni, aku dah semayang, kata dia. Nabi suruh semayang lagi. Apa yang tak kena? Rupa tamak ninahnya tak ada. Kita bangkit-bangkit terus, bangkit terus, tak ada duduk tamak ninah, tak ada. Imam Allahu Akbar, kita pun bangkit dari sujud, berdiri terus. Mana tamak ninahnya? Mana? Di mana tamak ninah? Mana? Terutama sembahyang sunat lah. Sembahyang sunat ni orang kata menampal kekurangan yang fardu, betul? Yang menampalnya tak elok. Menampal kena kain elok lah tuan-tuan. Tuan Haji ada baju koyak, balik rumah suruh rumah tampal. Kau tampal baju abang ni, kenapa bang? Koyak. Orang rumah cari-cari kain tak ada, ada kain buruk kat dapur tu. Dia pun koyak-koyak, gunting-gunting, jahit. Dah jahit dah. Tuan Haji pun ambil, reput kan. Apa yang kau tampal macam ni? Dah koyak. Orang menampal kain yang elok lah nak ditampal. Kita nampal makin tak elok. Orang semayang fardu tadi tak baca doa kita. Nak menampal semayang sunat tadi baca doa kita. Ni semayang sunat pun tak baca juga. Yang fardu tadi baca doa kita kan. Semayang sunat baca tak? Tak baca. Kenapa? Sunat je Ustaz. Kata nampal. Yang menampal mestilah elok. Ni menampal lagi laju pada yang ditampal tadi tu. Mentang-mentang sembahyang sunat kita pun lagu tu kan mengilai tentu di arah ni. Ni sembahyang bukan tuan-tuan lah, tapi dah tuan-tuan panggil, tuan-tuan lah kena dulu. Dah tuan-tuan panggil dulu, tuan-tuan lah kena dulu, tanggung je lah, tahan je lah telinga ni buat sementara waktu. Kurang-kurang pun sejam cikgu kan. Cikgu bagi sejam cikgu. Semalam saya ceramah, dia punya pengusi kata apa, suka hati ustaz lah, pukul berapa nak habis. Tu yang sedap lah. Kita dah kemaruk nak pegang mic kan, dia bagi suka hati ustaz, saya badal lah kan. Bak solat dia tuan-tuan tak selesai. Tuan-tuan tengok orang sembahyang sunat, tuan-tuan perhatikan orang sembahyang sunat, baca Fatihahnya sangat laju tuan-tuan kan. Kalau kita tengok dia baca Fatihah, tiba-tiba dia dah rukuk, dia ni lajunya baca Fatihah kan. Cuma tak selaju macam yang 7 minit 23 rakaat tu lah kan. Dalam sejarah 7 minit 23 rakaat, tak tahulah berapa detik Fatihah dia baca, tiba-tiba dah amin dia kan. Tuan-tuan tengok, dia kata untuk nak bagi orang semangat semayang, datang ramai, jadi dibolehkanlah. Siapa kata? Siapa mengajar tu kan? Mana dalilnya kan? Tuan-tuan tengok tak, 7 minit sembahyang tarawih,
Kita semain tarawih lah. Tarawih kita tu pun bawa nama banyak je tuan-tuan. Kan? Allahu Akbar. Doa iftitah pun tak ajar. Imam pun tak ajar juga. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Buat terabur terus. Buat dasuk pergi. Masya Allah. Hai. Mana wakafnya, mana tamak ninahnya, mana salat. Nama banyak je tuan-tuan. Sebab itu Nabi terang dalam bab solat ni tuan-tuan. Kadang-kadang kita tengok orang takbir pun tuan-tuan sampai 3-4 kali. Usalli. Panjang li. Nak bagi masuk lah. Tak, letak. Dah masuk dah kan. Turun lah balik. Kenapa turun je? Tak masuk. Belum masuk. Apa yang tak masuk? Belum masuk. Apa yang kau nak masukkan? Niat tak masuk. Bila buat keluar? Tak ada. Nak tanya lah. Kata dia tak masuk, kita tanyalah. Isyak dulu tuan. Azan dulu. Sekejap dia isyak.
innaka la tahdi. Kita sambung sikit tuan. Nanti mesti bagi tahulah ku apa nak habis, bagi tahu kan. Tunjuk syarat sikitlah, payung sikit kan. Saya kalau dapat mic ni tak boleh berhenti tuan. Kan, selagi ada mic ni kan, selagi tu tak mau berhenti. Jadi tuan-tuan tak tahan nanti kan. Lagi lama lagi panas, lagi lama lagi panas. Aircon pun tak pernah sejuk nanti. Kan? Jadi tuan-tuan bagi tahu. Pengusi ni majlis kan bagi tahu lah, habis bagi tahu payung. Ustaz dah berhenti. Sebab tempat saya senang tuan-tuan. Cermin macam ni senang. Nak suruh saya berhenti, dia lalu bawa air teh. Makna ustaz teh dah siap, apa lagi berhenti lah. Sini dah dia bungkus tak siap. Nak suruh balik je. Kan? Jadi tuan-tuan, bab solat ni tuan-tuan, la ilaha illallah. Kadang kita dengar dia nak ngangkat takbir pun susah tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan takbirnya tak cukup harakat. Allahu Akbar. Berapa harakat ni? Tuan-tuan tengok dalam kitab. Berapa harakat untuk takbiratul ihram ni? Berapa? Sampai ke tak harakatnya? Allahu Akbar. Berapa harakat tu? Kadang panjang sangat pula. Allah. Tak habis dah. Kan? 4 letak. Punya panjang tak masuk-masuk kali. Ni masalah tuan-tuan. Yang pendek ni masuk pula tu. Allah. Macam tu je. Masuk pula. Senang pula masuk. Kadang semayang kita tengok dia ni semayang ke buat apa. Kadang bagi salam pun tak betul. Rukun qauli ni banyak tak betul. Waalaikumsalam. Apa Waalaikumsalam? Kawan tu ada makhraj. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Punya nak lajunya. Waalaikumsalam. Pusing. Angguk geling. Tu macam mana semayang? Dalam bab salat ni tuan-tuan belum lagi selesai. Kita tak ikut betul-betul Nabi tunjuk. Angkat takbirnya, letak tangannya, duduk antara dua sujudnya, duduk tahiyat akhirnya, tasyahudnya. Allahu Akbar. Perkara penting. Solat tak selesai, macam mana hati nak bersih? Bila hati tak bersih, macam mana tuan-tuan nak datangkan sifat-sifat mahmudah? Hati pun tak bersih. Akhirnya yang timbul adalah sifat-sifat mazmumah. Orang pun tengok dia ni semayang tak apa, angai hudu nak empih. Tak apa semayang tak tahulah. Tak ada beza orang semayang dan tak semayang. Tak sabar, pemarah. Kadang-kadang saya bawa kereta tuan-tuan kan nak marah juga kadang-kadang kan. Tapi bila fikir balik kan, Allahu Akbar, malu nak marah kan. So itu saya bawa kereta, saya tak pakai serban, saya tak pakai kopiah, tak pakai. Sebab fitnah nanti kan, saya lampu merah pun hijau pun hijau. Kita nak cepat kan, merah, tengok kereta tak ada, jalan je lah. Kalau pakai serban sekali orang tengok kan, apa punya haji dia, serban boleh harap, lampu merah pun langgar. Jadi jagalah kan. Sebab itu saya tanggal. Tuan-tuan tak pakai serban, tak pakai kopiah, bawa kan, jaga ada. Kadang-kadang saya nak keluar simpang pun saya tengok orang yang macam mana saya boleh keluar simpang. Tengok dia pakai kopiah, dia ni boleh keluar kot. Dia ni orang semayang ni, mesti dia ni sabar kan. Kita pun keluar. Bila nak keluar, dia horn kita. Tin, betul angkat tangan lagi. Ingat kawan, kita pun angkatlah tangan semua kan. Rupa dia marah kat kita. Dia berhenti ke depan tu. Kita pun pergi ke dia, apa tuan? Tak nampak ke? Buta ke? Nak mampus ke? Cakap lain macam dia ni. Tengok. Tuan semayang tuan. Semayang lah, tengok orang kapi. Takkan macam ni orang semayang tuan kan? Akhlak orang semayang macam ni ke? Saya keluar tadi pasal tengok tuan semayang, orang semayang lah saya keluar tu. Tapi kalau saya tengok jenis tak semayang, saya tak berani keluar. Sebab dia tak ada kesabaran. Orang semayang mesti ada sabarnya. Jadi saya keluar lah. Tapi sampai macam ni tuan maki saya nak mampus ke, tuan semayang ke tak? Baru nak terkedu. Orang semayang takkan macam tu perangai. Orang semayang jiwanya tenang, jiwanya lembut, hatinya tenang, hatinya lembut kan. Ini semayang maki apa bodoh, nak mati ke apa? Allah. Sebab apa?
solat tak ada kesan. Kan? Solat tak ada kesan. Sebab solat tak berkesan? Solat tak ikut Nabi. So itu Nabi suruh ikut dia betul-betul solat ni. Kan? Bukan nak baca panjang-panjang, tak ada solat ni. Doa tak perlu panjang-panjang pun. Panjang doa turun tak habis lagi, turun punya panjang doa. Tak. Doa bukan macam tu. Kan? Doa pendek pun tak apa dah, tapi ikut adab, jaga angkat elok-elok kan. Cukuplah. Ini kadang panjang, tadah turun tak habis lagi. Bila nak habisnya imam ni kan, turun lagi. Tak habis imam. Kau apa yang kau minta ni, Mam? Kan banyak sangat kau minta. Tak habis semua. Sayu, kuali, puriuk semua nak minta. Tak payahlah, Mam. Minta yang penting-penting je. Minta baik di dunia akhirat. Dah lah kan. Kita dah lengah, turun. Imam tak habis, Imam. Turun. Tak habis, tak terhibur terus. Nak cakap amin pun dah malas dah. Amin. Rabbana tu nak habis tu. Orang Melayu beramal boleh baca cikgu. Kan? Rabbana tu nak habis tu lah angkat balik semula. Cuma kalau belah tempat saya tu adalah kan. Kadang-kadang bila nak tolak bala dia terlangkupnya tangannya. Macam batu belah batu tangkup dah tadah banyak-banyak pergi buang kan. Langsung terlungkup habis. Dah elok kan. Dah elok tadah kan. Dah elok. Wa fil bala ya Allah langsung terlangkup. Siap kirai pula lagi. Pergi lu. Siap tolak. Kenapa tuan? Tolak bala Ustaz. Bukan Allah Ta'ala ke yang tolak? Kau apa hal nak tolak pula? Kau tadah lah tangan minta dia tolak. Habis tu Tuhan kata aku nak tolak ni, kau terlangkup pasal apa? Kau nak ke tak nak? Tu yang habis-habis doa tolak bala terdapat bala. Dah elok. Kalau tuan-tuan tak terlangkup lah, dicolek pula dah. Masalah kita elok dah banyak, dah sayang lah nak terlangkup kan. Tinggal lagi nak sapu kat muka gini kan. Datang dia pula. Pahala aku sayang pula nak terlangkup kan. Tapi dah dekat sangat colek kan. Dah marah-marah kita pun buanglah. Buang sama-sama buang kan. Saya pun tak tahulah, mungkin ada dalilnya wallahu alam. Tapi yalah kadang-kadang saya ikut jugalah tuan-tuan pasal tak nak orang marah kan. Orang suruh terlangkup buang-buanglah, tak dapat taklah doa la ilaha illallah. Bila tak dapat tak terlangkup di marahnya kita kan. Saya kadang-kadang saya tak terlangkup juga tuan-tuan kan. Tuhan kata dalam Quran doa ni tadah tangan kan. Lepas tu sapu kat muka dia suruh tadah kan. Datang dicoleknya kita. Ustaz dicolek. Aku pula diajar. Jadi dia nak jaga ke hati, terlangkup jugalah. Betul lah, dia suruh nak kirai lagi kan. Bagi habis urus semua. Habis apa yang tinggal? Wassallallahu. Itu je yang dapat. Itu dah siap dapat selawat tu. Kau tak dapat nak zuk tak payah. Allahu akbar. Tapi tengok imam ni tak, dia terbalik-terbalik, dia terus je kan. Dia tak nak tolak bala ke apa? Tolak saya kadang-kadang imam baca panjang-panjang doa ni pun saya tak suka juga kadang-kadang. Sian minta panjang umur lah. Panjang apa yang duduk belakang pun dah 85. Mentang-mentang imamnya muda, makmumnya dah 85, 91, dia minta panjang umur. Ya Allah, panjangkanlah umur kami. Yang belakang kita panjang apa imam? Aku dah 91. Aku dah tak larat dah mam, kita tergigil kau minta panjang lagi pasal apa? Cukup-cukup lah mam. Imam minta panjang umur, murah rezeki, murah apa lagi? Tuhan dah lambatkan rezeki, murah apa lagi? Minta berkat sudah ni. Minta berkat rezeki, minta berkat umur sudah ni. Yang nak minta panjang pasal apa? Kan? Tapi kalau imam tua pula kan, dia tak minta pula, dia minta lain pula dah. Kita di belakang ni tukang amin, dia tahu apa ni minta kita betul tu. Kalau tuan-tuan pun bukan tahu apa yang imam minta, bohongnya. Tadi tu apa imam minta? Banyak tadi tu. Macam-macam imam minta tadi. Tuan-tuan amin. Kok tanyalah apa imam minta tu? Tak tahulah banyak dia minta tu apa pun. Tapi nak orang perempuan ni, ibu-ibu, kalau suami doa bahasa Arab, suruh bahasa Melayu. Jangan bahasa Arab, awak tak faham. Kadang-kadang ya Allah nikahkan aku 2, tambahlah jodoh aku lagi isteri. Kau pi amin.
Amin. Besok dimakbul kat Tuhan, kau marah pula dah. Abang sanggup buat saya macam ni kan, nikah lagi so. Kau yang aminkan itu. Bila hari tu abang doa hari-hari kau aminkan. Suruh bahasa Melayu ibu-ibu. Jangan bahasa Arab. Bahasa Melayu, bang baca Melayu senang. Kau dia kata, ya Allah, temukanlah aku jodoh yang kedua. Tu bang, elok. Ini tambah macam ustaz bahasa Arab dia tahu kan. Orang rumah tak tahu. Jahanam. Macam saya lah tuan, saya cari orang rumah yang tak pandai bahasa Arab. Mudah tuan-tuan kan. Senang lah kalau kita nak doa Tuan Haji kan, dia pun tak faham kan. Kita minta-minta dia ngamin, kita minta-minta amin, besok makbul. Dia tak boleh nak marah kita kan. Tuan-tuan tak payah panjang-panjang doa, wirid tak payah panjang-panjang, zikir tak payah panjang-panjang, sikit cukup. Subhanallah, 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 cukuplah 3 tu. Catit sampai 300 cukuplah kan. Ini kalau tak betul sebut buat apa? Nak laju, nak cepat habis. Subhanallah. Malaikat kata, apa yang kau sebut ni kan? Apa yang kau sebut? Aku nak catit ni, kau sebut apa ni kan? Nak kata subhanallah pun tidak. Yang ada subhanallah. Sebelah yang sebelah lagi mana malaikat kata? Elok-elok sebut subhanallah. Tapi rata-rata masjid surau saya tengok kan, Allahu Akbar. Kadang nak je saya colek, mam, tolong zikir betul-betul sikit boleh? Sebut elok-elok mam. Tuhan bukan nak kira banyak, dia nak kira betul. Sebutlah Alhamdulillah, cukuplah kan? Sebab kita sibuk banyak kerja kan, tak payahlah laju. Alhamdulillah. Apa dia sebut tu? Tuan-tuan tahu tu? Tu yang malaikat nak catit tu, dia berhenti kejap. Alhamdulillah. Kau biar betul aku nak catit. Tapi kau sebut tak betul. Pasal tu lama dah berzikir, hati tak lembut juga tuan-tuan. Hati tak mau lembut juga. Cikgu nama macam mana? Sebab zikir tak betul. Tuhan dah kata, ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Orang yang sebut nama Allah jiwa tenang, lembut kan. Kita tak tenang, tak lembut sebab sebut tak betul. Banyak boleh tahan kan? Macam kita orang belajar di Azhar dulu lah tuan-tuan kan. Bila jawab banyak ni confident ni, macam lulus je tau. Macam lulus je kan. Jawab penuh lah kan. Soalan panjang, jawapan dia sikit je, tapi doktor bagi 10 lai kertas. Kita tengok 10 lai kertas, kita pula dah ngapal sebuah buku, apa lagi? Jawab lah. Doktor cuma tanya sikit je. Walaupun soalan tu panjang, nak jawapan sikit je. Dia tanya, last sekali dia tanya apa? Apa hukumnya? Halal atau haram? Itu je. Dia bukan nak dalil pun. Dia tak nak dalil, dia tak nak syarah, semua tak nak. Kita pula duk fikir pasal ni mestilah jawab panjang kan. Kita dah hafal dalil Quran, hadis, ulama, mazhab Syafi'i, semua mazhab hafal. Apa lagi dia tanya halal ke haram, kita pun jawab haram. Dalil Qurannya ni, hadisnya ini, ulamanya ini, empat mazhab. Siap tarjih lagi tu. Ni mazhab pendapat paling kuat mazhab Hanafi. 10 lai tak cukup, panggil pula doktor. Doktor tahan. Doktor pun dia kan, apa? Zaid, kaman kertas. Doktor tengok soalan. Biar betul budak ni. Soalan nak jawab haram. Minta tambah lagi kertas. Ni biar betul. Tapi dia bagi juga kertas. Kau dah minta, dia bagilah. Dia tepuk belakang kita. Dalam hati bodoh tu budak ni. Tapi kita tak tahu. Dia tepuk tu. Dia tepuk-tepuk, dia senyum tu. Dia tepuk-tepuk, dia senyum. Sebab dia tengok soalan tu. Soalan tu nak, apa naknya? Halal ke haram? Itu je. Lepas jawab haram, tidur. Sampai habis. Kita punya bagus, jawab panjang. Balik kawan tanya. Macam Syekh, dapat jawab? Ni. Kok tak jahit jidan pun jahit dapat. Tengok tak lulus. Kau kata dapat jahit jidan, kau tak jahit. Ni makbul pun tak. Daif jidan dapat. Apa yang kau jawab? Aku jawab panjang tapi doktor tak right. Macam mana? Soalan dia apa? Dia tanya halal ke haram? Haram. Dah, selesai. Kalau dia minta ma'ad dalil, bagi dalil. Tak nak minta, jangan bagi. Satu ustaz-ustaz kadang-kadang kan, orang tanya apa hukum Ustaz? Haram. Orang tak minta dalil pun. Dia pun jawab haram, dalilnya ni. Bila orang minta dalil?
Tuan-tuan, tak ada panjang-panjang. Kita hari ni tuan-tuan semayang tak payah panjang-panjang. Nak baca panjang-panjang pun nak buat apa? Makmum bukan faham, bukan boleh ngikut pun, bukan hafal pun. Kalau ustaz baca juzuk, ustaz, ada yang belakang-belakang ni boleh ikut. Dia baca juzuk 13, boleh ikut. Ngangur je lah belakang tu. Hebat imam ni kan, panjang baca ni kan. Ayat mana tak tahulah ni. Nak ngikut tak hafal. Apa nak buat? Dan nak ngikut tak boleh. Nak menghayati, awak tak faham bahasa Arab. Macam mana saya? Tengok berangan kan, tunggu. Lepas ni kapi minum best juga ni kan. Lepas ni malam ni kena tu canai kan. Best juga. Sampai ke sudah semayang berangan. Saya tu tak payah panjang-panjang, baca pendek sudah. Inna a'tayna izaja wal asri, cukuplah. Alah pendeknya, balik azhar baca wal asri, itu pun sesat. Makmum tak boleh betulkan. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Makmum seorang pun tak betulkan, diam ni makmum. Yang imam ni kata, aku baca wal asri tapi panjang pula maksud. Biasa pendek ayat ni. Makmum pula seorang mestinya khusyuk. Dia macam-macam khusyuk juga dia kena betulkan betul ya. Yang imam ni dah sesat barat dah ni. Duk nunggulah makmum ni kok nak tolong kan. Tifalahum tak habis-habis kan. Makmum buat bodoh. Tifalahum ajrun ghairu mamnun. Berhenti kejap. Tapi wal asri ni. Nak nunggu makmum seorang pun tak, yang belakang pun tak. Sebab leka Fatihah kan. Walahum ajrun ghairu mamnun fama yukazzibuka ba'du biddin alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Imam tu berhenti lama kan, duk fikir salah ni, tapi makmum tak betul kan. Betul lah kot. Dah habis semayang, pusing belakang. Betul ke saya baca tadi? Betul. Aku yang betul. Saya rasa salah lah. Betul mam. Bukan saya baca wal asri ke tadi? Betul. Okey tu mam, okey. Imam pun kata, kalau okey. Makmum ni semayang tak tahulah macam mana kita semayang, kita pun tak tahu. Pasal tu semayang ni Nabi tunjuk. Tuan-tuan baca kitab Qaulul Tam, Adab Imam wal Makmum. Baca kitab tu tuan-tuan. Mengaji kitab tu balik semula. Adab Imam Makmum. Macam mana jadi imam, macam mana jadi makmum. Tapi tuan-tuan surah tuan-tuan okeylah. Surah orang elit ni memang macam ni lah, cantik, terang, menerang kan. Imam pun muda, makmum pun cergas lagi kan. Kalau tempat-tempat saya tuan-tuan, makmumnya Allahu Akbar, lutut sakit, pinggang nak tercabut. Kadang yang jadi imamnya lutut sakit, makmumnya sihat pun ada juga. Imamnya tuan-tuan, Masya Allah, 87 tahun, lutut nak tanggal lah, nak bangkit dari sujud tu, buah topang tuan. Allah Akbar. Bar dah habis tapi dia duduk ni, jangkung ni. Kita makmum yang sehat ni meloncat tu. Tak, tengok imam tengah menjangkung. Tak bangkit lagi imam. Alamak. Aku dah bangkit tu, nak duduk balik ke? Nak duduk balik ke nak terus? Nak duduk balik ke terus? Terus lah, lantak lah siapa usul lambat bangkit. Imam, tuan-tuan, ya makmum, imamnya tua, makmumnya muda tuan-tuan kan. Kadang imam ni sebut tak habis, Allahu Akbar, letak kepala. Ni belum bar lagi kan. Bar dah habis, kepala lu letak lagi. Ialah nak betul, nak adjust lah alignment dah lagi. Bar dah habis dah, dia belum letak kepala lagi tempat sujud. Belum. Yang makmum ni, yang di belakang ni kan, tengok imam dah bar, dia pun zap turun. Tengok imam tengah berjangkung, belum sujud ni. Tu macam mana semayang? Macam mana semayang lah? Macam mana? Saya tu Alhamdulillah di Johor ni ramai imam yang muda-muda lah. Dulu saya masa duduk di jabatan kan, imam tua-tua tuan 91, yang pekak semua ada. Imam pekak macam mana? Makmum subhanallah, subhanallah, pekak, kita bukan dengar. Kita terjerit-jerit, imamnya pekak kan.
Imam ni tak betul ni kan. Tapi nak berhentikan dia tak nak berhenti pula kan. Yang dulu-dulunya imam dah tua-tua sampai nak bercantas gaya kan. Macam pelepah pisang tu. Padahal dah pekak kan. Tak boleh jadi imam, syarat imam tak cukup jadi imam kan. Sekarang dah alhamdulillah lah, tempat saya sekarang dah ramai yang muda-muda lah. Sejak Hafiz dah balik ni, budak-budak Hafiz dah balik ni alhamdulillah. Tapi budak-budak Hafiz ni pun satu bab kak, dia baca juzuk lah dah sepanjang-panjangnya. Yang makmum tergigil-gigil kat belakang tu, yang makmum pula tu tergoyang. Yang duduk atas kursi sedap tu. Kau punya pasal lah kata dia. Kau nak panjang kau punya pasal. Aku dia tak apa dah atas kursi. Yang kita yang tua-tua ni, yang tergigil ni tak ada lagi lah kan. Kadang yang datang tu tergigil kan. Allah, imam baca panjang-panjang syok sendiri kan. Dia dah nak jatuh dah ni kan. Bila lah nak habis imam ni, bila nak habis kan. Sekali turun dah macam senapan patah meletup terang kan. Macam ni tak apa duduk atas kursi. Kau nak panjang lantak kau kan. Panjang lah mam, aku relax kan. Yang penat kau kan aku kan. So itu tempat saya, imamnya Hafiz. Saya bagi tahu, Ustaz jangan baca panjang-panjang lah. Kenapa Ustaz? Ustaz tengoklah imamnya, makmumnya, tengoklah makmum. Lutut pun nak tanggal kan, baca kan langsung tanggal macam. Tapi Ustaz, saya time jadi imam ni lah nak test saya punya ni Ustaz. Dah kau nak test tahajud sekarang. Tahajud kau seorang, kau baca panjang-panjang. Ni kau tahajud Inna Ataina kau baca. Bila berjemaah juzuk kau baca. Tahajud kan kau baca juzuk. Kau nak tercabut pun geraham kau. Kau nak tercabut pun lutut kau. Lantak 4 juz satu rakaat. Suka tingkau lah. Ini semua yang berjemaah tak payah panjang-panjang tuan-tuan. Wadduha bawa ke bawah cukup. Kalau saya jadi imam wadduha pun tak habis 2 kali. 2 rakaat saya baca. Wadduha wal laili iza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى. Dan Allahu Akbar. Wadduha tak habis Ustaz ni. Tak habis lah kan. Sekarang rakaat yang kedua, fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Selesai. Ini baca juzuk, masya-Allah. Tak payahlah standard kita ni. Tapi Ustaz, Masjidil Haram panjang-panjang. Masjidil Haram memang tempat ibadat. Belum ada di Masjidil Haram nak jemput anak, tak ada. Kita mana ada fikir nak jemput anak pergi umrah tu. Tak ada. Kat sini macam-macam fikir. Yang orang perempuan pun fikir macam-macam. Imam ni tak habis lagi, aku nak masak ni kata dia, belum masak lagi. Lauk tak ada tu, nak singgah kedai pula dulu sekarang. Sardin ada, laki aku tak makan. Dan menyudah itu je sembahyang. Tak payah. Tapi imam tadi okey lah. Jangan macam-macam panjang-panjang mam. Pendek cukup. Kalau saya ada lagi pendek kan. Ina Taina pun dah cukup alhamdulillah. Bismillah pun dah 190 mam. Ba sim mim alif lam lam ha alif lam ra ha mim nun alif lam ra ha ya mim. Berapa tuan? Berapa kataan tu, berapa huruf dia? Susah. Tasdid pun tak dapat. 19 tuan-tuan. Ba sim mim alif lam lam ha alif lam ra ha mim nun alif lam ra ha ya mim. Betul? 19 kali 10 190. Nak apa lagi? Betul, baca je lah ayat sikit-sikit. Nun Allahu Akbar. Cukup. Satu ayat je Ustaz. Sah tak? Sah. Habis tu. Tapi panjang lah sikit Ustaz. Masalah kau tak faham. Kalau faham tak apa. So itu saya jadi imam tuan-tuan. Sebab tu jangan suruh saya jadi imam. Kalau saya jadi imam, terutama budak-budak muda memang suka lah Ustaz. Imam. Ustaz, nak tahan pendek je. Yasin Allahu Akbar. Dah cukup. Budak-budak muda cukup suka, orang tua cukup menyampah. Malas Ustaz ni kata dia. Budak-budak muda Ustaz.
Kan? Pasal tu jemaah saya ramai yang muda-muda je ikut belakang. Dia tahu saya baca sembahyang macam tu. Wirid pun pendeknya kan. Doa pun pendek. Doa minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa sallallahu. Itu je. Sikit dengan Ustaz. Walaupun sikit, minta baik di dunia, minta baik akhirat. Apa nak lagi? Minta panjang umur. Dalam tu adalah tu. Minta berkat umur. Dalam tu adalah tu. Komplit dah doa tu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minta jauh pada api neraka. Apa nak lagi? Minta ampun mak bapak, minta ampun dosa kita. Dah lah. Ini periuk, belanga, kuali, sawi, kangkung semua nak minta dalam tu. Tuan-tuan tak payah panjang-panjang lah kan. Nabi doa, ajar ikut Nabi punya doa. Apa doa Nabi? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Doa Nabi pendek-pendek. Kan minta panjang-panjang, menjalu-jalu. Minta panjang umur jangan minta mam, tak payah minta berkat pula. Panjang-panjang. Kan kesian yang tua-tua ni dah panjang umur tuan kan. Berapa umur dah tuan? 72 dah. 72 nak minta panjang lagi. 72 ni pun dah tak larat dah. Minta panjang lagi besok kesian lah. Minta berkat lah pula. Ya Allah 72 ni bagi dia berkat pula lah. Biar dia beramal ibadat je. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslim, perbetul solat. Mari betul balik solat ni tuan-tuan. Mengaji balik bab solat ni betul-betul. Balik semula niat ni macam mana, bila waktu niat, apa yang dikatakan niat, apa yang dikatakan takbir, tangan hantar kat letak betul-betul, kembang ke kuncup ke, betul-betul. Sebab dia ni ada sunnahnya tuan-tuan. Sebab ini dia kira keampunan Allah Subhanahu wa taala. Buat sunnah Nabi dapat keampunan. Ikut betul-betul tuan-tuan. Nabi tunjuk elok-elok. Letak elok. Jangan ubah suai. Nabi dah suruh letak sini, kita pula buat macam sotong tu pasal dia apa? Pasal apa? Nabi dah letak macam ni, kita pula pergi junjung lagi tinggi pasal? Tak payah. Nabi rukuk elok-elok. Kita pula nak pergi pegang keting tu pasal dia apa? Ini masalah kita solat. Saya tu kalau saya tasmik bab solat ni tuan-tuan, saya panggil mas ni, bab solat. Duduk sembahyang. Baca dulu Fatihah tengok. Betul-betul baca. Macam mana kamu baca? Nak sembahyang ni. So itu orang nak kahwin pun tuan-tuan, saya bagi kursus Fatihah dulu tuan-tuan. Habis semua saya ajar last kali Fatihah. Tak lulus Fatihah kau datang kursus lain kali. Saya nak nikah ni Ustaz. Aku tak peduli nak menikah ke apa. Fatihah pun tak lulus, macam mana nak nikah? Besok bini suruh jadi imam macam? Besok dah lama nikah lah kan. Bini pun mengigau subuh tu. Bang nak pergi subuh bang. Tak payahlah bang, jemaah lah kita. Abang nak pergi surau ni masjid. Tak payahlah bang, dah lama nikah, tak pernah abang jadi imam. Saya nak rasa kat abang jadi imam. Macam? Abang tak boleh jadi imam. Kalau kau boleh lah, kau sekolah agama. Abang sekolah biasa je. Kau jadi imam lah, abang komand. Jangan main-main. Besok mana tahu ni ibu-ibu ni buat dia mengigau lah kan. Dah lama menikah, dah bertahun-tahun nikah. Sesekali kan, sebelum saya pejam mata ni, saya ingin abang jadi imam sembahyang bang. Macam? Fatihah kita tak boleh lah tu. So itu saya tasmik Fatihah dulu tuan-tuan. Sebelum habis nak dapat sijil, sebelum saya cop sijil, mari. Kau duduk sini baca Fatihah dulu. Lulus saya bagi sijil. Tak lulus, minggu depan kau datang kursus dari semula. Jangan cakap banyak. Kalau tak saya tulis surat kat imam. Duduk mana? Pulau Kencana. Okey, kau pergi jumpa imam ni, kau pergi belajar kat dia Fatihah sampai lulus. Sampai dia kata okey, datang balik kat aku. Aku temu juga, tak lulus juga, dengan imam-imam tu aku panggil ni kau ni. Apa yang kau ajar dia? Tak, ini gelak-gelak kan. Ini perkara penting tuan-tuan, ni bukan perkara main-main. Kan? Besok kau nak pimpin macam mana ni? Saya panggil tuan, saya hantar surat. Mam, ni sipulan ni saya minta imam tolong ajar dia Fatihah bagi lulus ni. Besok dia datang. Dah lulus, imam pun hantar surat kat saya, tulis surat. Ustaz, ni orang ni dah boleh baca Fatihah dengan baik. Datang kat saya interview balik semula. Lulus, saya bagi rekomen dapatkan sijil, baru saya bagi dia nikah. Kalau tak, jangan harap
Zaman saya tuan-tuan, saya temuduga memang ramai tak nikah. Lambat lah. Kau letaklah tarikh bila pun. Saya nak nikah sekian-sekian tadi. Nak nikah macam mana? Ni pun tak lepas ni. Macam mana kau nak nikah? Saya nak belajar dengan Ustaz. Kau belajar dengan aku lagi sakit ni. Duduk depan aku. Kau siap kau. Ya, tak dapat kau igal, aku igal dengan kepala kau. Dah tua-tua Fatihah tak boleh baca, memang aku igal dengan kepala kau kan. Tahu igal kan? Yang letak kat kepala tu lah. Yang Pak Arab pakai tu, yang orang Melayu ikut-ikut tu. Arab tu pakai pasal dia banyak unta. Yang kita pakai pasal dia apa? Benda Allah tu, igal yang tuan-tuan yang beli kat Saudi tu kan, yang lilit hitam tu, orang Melayu kan suka kan, beli serban tu, beli igal tu, pakai kat kepala dah macam orang Arab kan, konon-konon lah. Kau tahu tak apa sebab dia pakai? Yang pakai tu orang yang ada unta, dia banyak unta, sebab benda tu untuk kunci unta, lock kaki unta. Benda tu dia lock kaki unta lah tu. Bila dah sampai ke satu tempat, unta tu diduduknya, satu unta ni tengah berjalan, dia lock kat kaki unta tu, kat lutut unta tu. Unta tak boleh bangkit dah. Tu guna dia. Yang kau pula pergi ikut Arab tu, siapa kau ada unta ke? Orang pakai, kau nak pakai. Orang Melayu ni kadang orang nak pakai, kau nak pakai. Kau tahu tak apa sebab dia pakai? So itu dia semayang, dia tanggal dengan kawan tu, dia semayang, dia tanggal. Sebab itu untuk kaki unta, bukan untuk kat kepala. Tapi dia nak bawa, dia takkan letak kat tangan. Tak lah, dia letak kat kepala. Letak atas serban dia tu, serban dia tak terbangi. Dia tak asum. Kan dia nak semayang, dia cabut, letakkan. Yang orang Melayu dengan semayang pakai igal. Lebih pada Tuan Syekh tu kan. Aku tanya, pasal apa beli igal ni kan? Weh, ni jangan main Ustaz, mahal ni. Kata, apa guna ni? Tak kat kepala lah. Bukan, letak kat lutut unta benda tu. Yang Arab pakai tu, Arab tu tengok je kita pakai kan, dia ni ada unta ke kan? Dia ni ada unta ke? Tak ada, rasa macam tak ada unta, tapi dia ada igal pula kan. Dulu saya belajar, masa belajar Quran, Arab tu pegang igal tu, dia gulung kat tangan dia ni. Keras lah benda tu memang keras. Tangan Arab besar, dia gulung ni, dia buka tu dia gulung. Keras lah benda tu. Itu kalau kena kepala tuan-tuan berbintang kan. Tangan dia besar kan. Ya Allah, ikra ya Syekh. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dia bagi kau tuan-tuan. Macam ni kau baca bismillah. Baca betul-betul lah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca betul-betul. Tak betul? Tak betul kau igal pula korang. Bismillah baru. Dia bagi igal, dia lawan balik. Ya Allah imshi barah. Balik, bos. Besok datang lain. Alah, aku nak baca, takkan baca bismillah je. Dah lah dapat sekali kan. Dia halau lah balik. Besok datang. Pak rumah tak tidur malam tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Besok datang jumpa dia. Tak lulus lagi, dia igal lagi. Berbintang kepala. Masa itu saya temuduga orang nak kahwin, nak nikah. Yang laki-laki, kau mai sini. Kau dapat orang aku. Saya tak lulus tuan. Banyak yang saya tak lulus kan. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil. Apa? Alhamdulillah. Apa ham-ham. Sebut betul-betul lah. Kan? Saya kalau tasmik tuan-tuan ramai tak lulus. Sebab itu budak tahfiz saya pun ramai tak lulus. Setahun 6 orang je yang lulus. Setelah mudir saya temuduga semua-semua, dia serah kat saya, Ustaz, ni ramai Ustaz. Okey, ramai duduk depan saya test. Daripada 30 orang tu, mai sini. 6 orang je yang saya luluskan. Baca. Baca betul-betul lah. Baca main-main kau dapat. Ini baca tuan-tuan Fatihah pun kadang-kadang Allahu Akbar. Kadang-kadang ialah. Kalau dulu tuan-tuan orang Jawa tak boleh sebut huruf Ain tuan-tuan. Sekarang ni Jawa dah pandai lah. Dulu yang Jawa teruk lah daripada Pekilang dia tu. Saya pernah tuan-tuan sekali ceramah dekat Negeri Sembilan, ada Jawa. Tapi Jawa dia pekat lah. Dia tak boleh sebut Zainal Abidin, tak boleh. Channel Abidin gitu. Channel katanya. Jadi dia baca surah Fatihah. Saya ada waktu tu nak ceramah, tapi dia tak suruh saya jadi imam. Saya pun yang afdalnya orang situ kan. Kau jadi imam lah patutnya, tapi dia tak suruh saya pun okey lah, dia pun jadi imam.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Oh, ni Jawa ni aku cakap ni. Sampai tang syiratal ladzina ngam-ngam ya. Ngam-ngam tang alaihim. Ngam-ngam tuan-tuan tahu. Aku dengar ngam-ngam. Ngam-ngam pun okeylah, jangan kurang sudahlah. Kan? Ngam-ngam tuan-tuan. Ngam-ngam tang alaihim. Mam, ya betul mam. Itu saya tanya orang, apa sah ngam-ngam? Itu pun untung ngam-ngam, yang lain semua tak boleh Ustaz. Yang lain dah tak boleh Ustaz. Dia tu okey lagi Ustaz, tu yang kita ambil dia jadi imam tu. Tapi dia ngam-ngam, untung lagi ngam-ngam, yang lain semua tak ngam Ustaz. Kan? Tapi dulu mula-mula saya balik daripada Azhar tahun 96, gantikan ceramah untuk mufti punya, pergilah tempat-tempat ni, ngam-ngam baca betul-betul semayang ni, elok-elok buat, perbetulkan tajwid. Kalau surah tu ampun lagi, Fatihah ni, Fatihah makhraj hurufnya kena jaga. Tu mad wajib lazim kalimi kena jaga. Kadang imam ngap tak sampai, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tak sampai. Mana boleh tu? Mad wajib lazim kalimi musaqqal. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Senam. Jadi tuan-tuan, kadang-kadang bacaan kita, terutama orang baca sir lah, kita yang baca sir ni, tuan-tuan hati-hati, jangan nak kira cepat nak rukuk je, baca betul-betul. Alhamdulillah, tak sah sembahyang tuan-tuan, tak sah. Bukan main-main benda ni tuan-tuan. Saya tu Nabi ajar macam mana bacaan, macam mana rukun qauli, macam mana rukun fi'li, sebab dia melibatkan sah ataupun tidak solat itu. Jadi tuan-tuan, hari pun dah 8.40, pengurusi pun dia memang macam tak suruh berhenti, aku berhentilah. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat, perbetul balik ikut Nabi. Sempurna maulid ni tuan-tuan, balik semula, test balik Fatihah kita, jumpa imam, jumpa ustaz, tolong tengok Fatihah sen ustaz, tolong tengok semayang sen ustaz, mana yang tak kena ustaz, tengok ustaz. Sebab orang tua-tua dulu ngajar semayang tuan-tuan, jari ni pun letak atas lutut, jangan bagi berlebih. Dulu orang tua-tua ngajar kan, tak sini lebih nanti dia kata malaikat potong jari kau. Tu dulu orang tua-tua ajar kan, nak jaga adab. Kita hari ni semayang, la ilaha illallah, batal rabu, letak elok-elok tuan-tuan, angkat tahiyat, angkat betul-betul. Ini kadang-kadang tak tahulah, macam-macam cara ada kan. Tambahlah pattern baru semua macam-macam kan. Ada pula nampak negro sembahyang sebelah, dia pun ikut juga negro tu buat lagu tu, dia pun buat juga. Memang ada hadisnya, tapi tu mazhab lain tuan-tuan. Kita jangan, kita tak payahlah mazhab Syafi'i dah elok-elok angkat dah lah, pergi goyang-goyang lagi tuling. Apa yang kau tulis ni? Adalah apa dia? Kau mana tahu ni ada apa dia yang kau tulis tu? Kan kita ni kan suka ngikut, tengok Pak Arab tu buat, kita pun buat. Arab tu buat, kita pun orang pun tanya, apa kau buat macam tu? Itulah mengaji. Yalah, apa dia tulisnya? Adalah apa dia, aku pun tak tahulah, tapi adalah apa dia tulis. Orang buat awak buat, orang buat awak buat. Balik semula belajar. Tak payah kita tinggi-tinggi tuan-tuan, buka balik kitab Safinatun Najah fil ilmi fiqh, dalam bab solat, tuan-tuan tengok balik semula. Apa dia rukun, apa dia syarat, semua ni ada rukun, semua ada syarat. Berdiri tu pun ada rukun dia. Berdiri tu ada rukun dia. Rukuk tu ada rukun dia. Sujud tu ada rukun dia. Jangan main sujud tangan letak lagu tu. Kau apa hal lah ni? Mentang-mentang belajar silat rimau kau nak buat macam ni? Orang suruh letak tapak tangan, kau letaklah tapak tangan. Orang kata jangan buat letup-letup, kau buat letup-letup lah dan terap naik. Ni, pergi tengok kitab balik. Safinatun Najah. Nasib baiklah saya tak ngajar kat Batu Pahat ni tuan-tuan. Saya datang ceramah je. Kalau saya kuliah kat Batu Pahat ni, kitab saya tuan-tuan Safinatun Najah, 7 tahun saya ngajar. 7 tahun. Saya pergi ngajar satu masjid. Nak ngajar satu masjid, dia kata, ni sehari boleh habis ni. Sembang boleh. Semayang pun tak apa nak betul. Tuan-tuan. Safinatun Najah bahas bab solat je tuan-tuan. Bab solat je. Berdiri tegak tu tegak macam mana?
Boleh tak sandar kat tiang? Boleh tak? Tegak tu macam mana? Yang kata tegak tu. Tengok. Suruh ustaz-ustaz mengajar. Dekat sini, buka kitab Safinatun Najah fil ilmi fiqh, kitab nipih ya, bahasa Melayu. Ada jual dekat Bajrai tu. Bajrai tu ada jual kat Batu Pahat kan. Tuan-tuan pergilah kedai tu. Jangan pergi kedai lain, pergi kedai buku. Pergi tengok dalam tu ada kitab namanya Safinatun Najah. Dalam tu dia bahas benda-benda yang kecil-kecil je. Kan? Macam mana ngangkat tangan, macam mana letak kaki, macam mana waktu sujud, boleh tak letak macam tu, boleh tak letak macam ni, boleh tak satu jari je letak. Pergi tengok. Suruh ustaz ngajar. Siapa ngajar kat sini? Kitab fiqah. Suruh dia ngajar. Ustaz, ngajar bab semayang lah dulu ustaz, bab lain tu nanti dululah. Bab semayang ni. Semayang clear, semua clear. Hati bersih, tak ada dengki, tak ada sombong, tak ada riak, semua tak ada. Selesai masalah. Hidup pun bahagia. Kan? Selagi solat tak selesai, dengki tak hilang, sombong tak hilang, riak tak hilang, ujub tak hilang, habis semua tuan-tuan tak guna. Jadi tuan-tuan cukuplah setakat tu. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih cikgu yang sudi mengundang saya pada malam ini. Tuan-tuan jangan serik panggil saya, tapi kalau nak kena balun lagi panggil lah. Saya memang duduk di Batu Pahat ni lama rasanya. PKPD pula dah di tempat saya di Kajang sekarang ni. PKPD zon merah. Tapi saya dah sampai sini tak boleh balik lah. Saya duduk je lah sini. Apa nak buat? Nak membalun orang Batu Pahat je lah. Apa lagi? Tunggu panggil aku balun je. Tak ada ampun punya. Solat pun tak betul. Macam mana tuan-tuan? Tak betul tuan-tuan, tak boleh. Solat betul-betul balik semua. Ikut Nabi betul-betul. Jadi tuan-tuan cukup setakat itu. Mohon maaf sekiranya terkasar bahasa yang menyinggung perasaan tuan-tuan. Dan sebelum saya akhir, izinkan saya ni madrasah saya, Madrasah Tahfiz Nurul Huda. Jadi siapa-siapa ingin menyumbang untuk ini tuan-tuan, dia ni ada nombor akaun lah. Siapa boleh ambil flyers dekat belakang, nanti ada tabung dan sebagainya. Jadi siapa nak membantu yuran pelajar anak yatim dan orang miskin. Sebab mahat saya tuan-tuan ada anak yatim, ada orang miskin. Jadi PKPD ni tak mampu bayar. Jadi tak mampu bayar, saya tak boleh nak berhentikan. Sebab dah ada juzuk 21, dah ada juzuk 20, 19. Mudir senang je, ustaz, kita berhentikanlah pelajar ni, dia tak bayar nak macam mana. Yang mampu bayar berapa orang? 5 orang je. Daripada 70 orang, 5 orang je mampu bayar. Saya kata tak apalah, saya usaha cari. Saya carilah. Tu yang saya datang ke Batu Pahat ni. Kalau tak, saya duduk je Kuala Lumpur, tak ngajar pun tak apa. Duit yang ada tu habiskan dulu. Duit dah banyak, tak ada masalah saya. Sombong tu ustaz. Tak ada lah. Tak ada lawak je tu. Jadi saya berayau lah habis. Sebab kebetulan Johor yang boleh masuk, saya masuk Johor. Sebab sepatutnya saya ada di Langkawi, saya belah utara. Tapi hari tu dah masuk ke Johor, saya dah biasa ke Johor. Datang tu Abang Rahim tu dengan orang rumah dia carikan kuliah. Ni Abang Ali ni carikan kuliah. Jadi saya duduklah sini. Tuan-tuan jangan risau. Nanti tuan-tuan kata pula, ni orang luar mana boleh. Tak, saya bukan orang Bangla, tak ada orang Malaysia. Nepal pun tak, Myanmar pun tak. Orang Malaysia. Tak ada dah bunyi-bunyi tu. Ni orang luar ni mana boleh kan? Orang luar mana boleh. Dia yang tak boleh tu Nepal, Bangla. Ni saya orang Malaysia. Bini saya orang Johor. Cuma saya tak duduk Johor sebab bini saya tak suka duduk Johor. Saya suka duduk Johor ni. Pak saudara saya pun ada di Johor ni. Tuan-tuan yang tua-tua mungkin kenal pak saudara saya di Johor ni. Siapa? Ismail Hasan. Ada orang yang kenal dia ni, orang popular kat Batu Pahat ni dulu. Kalau tuan-tuan kenal lah Ismail Hasan tu, pak saudara lah tu. Ada pengaruh kat Batu Pahat ni. Cuma saya tak duduk di Batu Pahat ni, orang rumah tak nak. Pasal apa tak nak? Duduk Kuala Lumpur lah, kita jadi orang KL kan. Aku ikutlah bini, dah takut bini. Ikutlah bini. Saya ngaku takut, tuan-tuan je tak ngaku. Padahal tuan-tuan lagi takut. Baru bini berdiri je pun dah nak balik kan. Mana bang? Balik dah berdiri tu. Bini bangun pun dah takut nak balik. Macam mana? Belum panggil lagi. Belum bang, jom lagilah meloncat. Ini bini baru bangun daripada kursi. Tengah minum ya. Balik dulu Ustaz. Ustaz, dah bangun dah tu. Siapa? Oh rumah. Dah bangun pun kau takut. Ni semua menakut bini ni. Mana ada yang berani bohong. Tak kisahlah kau ada silat kau apa kau. Ni semua kategori takut. Kalau berani dah lama 2-3 dah. Dia nak nikah 2 ni. Dan 2 je susah, 3 dah senang. Sebab dia kalau dah sampai atas ni tuan-tuan tengok jari ya. Daripada 1 nak pergi 2 ni susah tau. Dia tinggi. Tu yang sampai Siam tu. Tapi kalau 2 dah sampai 3 ni dah senang dah.
2 nak pergi 3 dah senang tuan. Sebab nak ngelonsor je lagi turun. Lepas handbrake, lepas brake kan, tak payah tekan minyak, dia ngelonsor. 3 nak pergi 4 paling senang. 1 nak pergi 2 yang susah. Jalan. Tu yang sampai Thailand tu. Macam ada cerita-cerita je ni. Berani ya? Pengalaman ni, tengok bang, kawan saya tahulah. Tapi nampak je, tapi dia pun takut. Takut ni. Nah, saya nak bagi tahu 2 sampai 3 susah. 3 dah senang dah. 3 nak ke bawah melonsor je. Lepas handbrake. Berani? Fikir dulu lah. Tapi kalau dah berumur, berapa umur tu? 60 tak payahlah. 60 tak payah. 70 tak payah. 60 70 tak payahlah. Mak apa? Tak payah. 60 70 tak payah. Dia yang 40 ke bawah lah. 40 ke bawah elok lah. 60 macam ni payah. Nak cari umur berapa? Elok-elok tidur terlentang, besok menangkup. Macam cikgu ni okey lah, boleh lagi lah kan, cikgu boleh lah. Tapi kalau dah tua 60 70 tak payahlah, hentikanlah hajat tu. Boleh lah, dia tengok lah kan. Macam kalau dah tinggal seorang okey lah kan, orang tua dah tinggal seorang okey lah. Tapi dah tua ni saya tak galakkan lah. Yang muda-muda okey, 40 insyaAllah kan. Kalau 60 tu buang masa lah kan. 60 tuan, goyang sana goyang sini. Lepas tu nak nikah lagi seorang, tu nampah nama kan. Tapi saya pun tak adalah, seorang pun cukup lah bagi saya. Tak salah sampai 2-3 tuan kan. Sebab nampak je seronok, tapi sebenarnya tak seronok pun. Orang nikah 2 ni macam itik berenang lah. Tuan-tuan tengok itik berenang, tengok atas air tenang je. Cuba tuan-tuan nyelam tengok kaki dia, macam ni lah tuan-tuan. Dah sungguh kan, nak dapat tenang atas air tu macam ni lah kaki, baru dapat tenang. Tuan-tuan nak cuba macam tu, buatlah. Elok-elok tidur terlentang, besok tidur berdiri. Orang bercakap pun tidur. Lah tidur pun. Jangan. Ni pengalaman kawan-kawan lah, ramai yang tidur berdiri. Kawan saya ramai tidur berdiri. Tengah bercakap tidur. Syekh, tidur. Tu Azan, pening apa lo. Azan, balik sini magam, balik sana magam. Tu yang tidur berdiri tu Syekh, kata dia. Jangan lah. Susah lah. Saya tak galakkan lah. Tapi kalau ada cita-cita boleh jumpa saya lah. Cuma saya tak galakkan. Jumpa saya, Ustaz, macam mana nak nikah lagi seorang? Jumpa saya bagi cadangan macam mana kan? So itu saya dulu tuan-tuan bernikah tanya Tuan Guru, saya nak nikah Tuan Guru, berapa umur? 40. Kau dah 40? Cari umur yang muda. Berapa Tuan Guru? Cari yang 26, 27. Tu sebab bini saya muda. Bini saya muda tuan. Sebab Tok Guru kata jangan kau nikah sama umur. Sebab orang lelaki dia tak ada expired, dia tak ada tarikh luput. Orang perempuan ada. Orang lelaki luput dia kubur je. Sebab itu saya ikut. Sebab itu saya 50, bini baru 30 lebih. Sebab itu dia relax, tak ada risau apa. Ni tuan-tuan pergi cari sebaya, memang dapat lah. Tuan-tuan semangat, bini dah tak lalu. Tu yang pening tu. Tu yang saya bangga kedai kopi, ingat nak cari seorang lagi lah, tapi takut. Jadi tuan-tuan cukup sangat tuan-tuan. Minta maaf banyak-banyak cikgu lah. Terima kasih banyak kerana panggil saya pada Balabli. InsyaAllah kita jumpa lagi di lain waktu. Sebab besok program saya ada di Taman Seri Wangsa bersama dengan Tuan Guru Syekh Abu Zaki dan juga Ustaz Zuhairi. Siapa yang berkelapangan program di Taman Seri Wangsa, tuan-tuan tahu kan, di Parit Besar, di Surau Asyakirin. Siapa berkelapangan dijemputlah tuan-tuan besok program 3 orang, bukan forum, tak ada. Dia bagi masa lah kan, untuk bersama-sama menyambut Maulid. Besok insya-Allah. Yang berkelapangan silakan datang. Dan juga program subuh saya, selagi saya ada di Batu Pahat ni, subuh hari Isnin sampailah hari Khamis saya ada Seri Wangsa. Apa kitab yang saya gunakan ialah 24 jam amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang berhajat, berminat untuk mengetahui sunnah-sunnah Nabi, boleh datang yang berkelapangan lah, yang tak kerja. Sebab saya baca hadis, dan habis kitab tu nanti saya masih ada sini. Kemudian saya akan baca kitab Adab Imam wal Makmum.
kan. Habis tu nanti saya akan baca kitab Ayyuhal Walad Ayyuhal Waladu Muhibbu oleh Imam Ghazali rahimallahu taala dalam nasihat para pelajar dia. Macam mana dia nasihatkan pelajar dia. Banyaklah kitab-kitab yang saya akan baca sewaktu saya ada di Batu Pahat ni. Tapi di Taman Seri Wangsa. Kecuali hari Jumaat, Sabtu ada kelas subuh tempat lain. Tapi kalau Isnin sampai Khamis insya-Allah ada di sana. Siapa berkelapangan bolehlah datang. Program saya selama ada di Batu Pahat. Setakat ni saya tak boleh balik lagi lah sampai 9 November. Tapi oleh kerana Abang Rahim ni dengan rumah dia dah susun jadual saya sampai 30 November. Saya macam dia tak bagi balik lah. Macam dia tak bagi saya balik. Kau duduklah sini, jangan cakap banyak kan. Dia tak tahu orang Batu Pahat dah menyampah, dia tak tahu. Dia suruh duduk di sini. Program saya lah untuk di Batu Pahat. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلى الله عليه وسلم بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجمعنا بالعافية وصلى الله وسلم والحمد لله رب العالمين.